Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan Rauhah Asar pada petang ini, anjuran bersama dengan Mak Tahfiz Al-Imam Syafi'i Matis, dan kita sambung pada fi adabil muta'allim, yakni adab bagi penuntut ilmu. Faslun, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun, jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Keseluruhan yang kami sebutkan tentang adab-adab muallim, ini adab para guru yang disebutkan sebelum ini oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, adalah adab yang sama dengan muta'allim. Kalau muallim beradab dengan ikhlas, tawadhu', maka lebih-lebih lagi kepada muta'allim. Maka apa yang disebutkan oleh kami, kata Imam An-Nawawi sebelum ini tentang adab-adab muallim, maka ianya juga adalah adab bagi muta'allim. Wa min adabihi, dan di antara adab bagi muta'allim, jadi ini ada yang perbezaan sedikit. An yajtanibal asbaba asyaghilata 'anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajati, iaitu menjauhkan murid tersebut daripada yakni murid itu sendiri menjauhkan dirinya daripada asbab asyaghilah, sebab-sebab yang menyibukkan dia daripada tahsil ilm. Jadi apa-apa sebab yang menyebabkan dia akan menjadi sibuk daripada menghasilkan ilmu, illa sababan la budda minhu lil hajah, melainkan sebab-sebab yang memerlukan baginya kerana hajat bagi dirinya. Contoh, untuk cari kewangan untuk makan bagi dirinya, maka kalau kata seorang penuntut tadi perlu untuk bekerja bagi mendapatkan duit, dan walaupun perkara tadi tidak sepatutnya dilakukan, kalau mempunyai jalan yang lain untuk mendapatkan keuangan. Jadi apa-apa sebab yang boleh menyebabkan kesibukan penuntut ilmu tersebut daripada tahsil, jadi menghasilkan ilmu, maka sebaiknya dielakkan. Jadi asbab syaghilah pada zaman sekarang banyak, bukan hanya sekadar bekerja, tapi sebaliknya handset, perkara-perkara yang menyibukkan seorang penuntut tadi daripada syughul ataupun memenuhkan masanya dengan ilmu, maka sebaiknya untuk dielakkan. Faham? Ini perkara yang sangat susah lah untuk dielakkan oleh para penuntut ilmu pada zaman sekarang. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnas. Jadi apa lagi sebab yang menjauhkan daripada tahsil? Perempuan contohnya, berkawan dengan perempuan, main handset, cari keuangan, duit dan seumpamanya, maka itu akan menyebabkan jadi sibuk dengan perkara tersebut, menyebabkan tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada ilmu. Ilmu ini suatu yang mencemburui siapa yang ingin mendapatkannya. Kalau kamu berikan seluruh hidupmu untuk ilmu, hanya sebahagian sahaja dia akan berikan. Bagaimana kalau diberikan sebahagian sahaja kepada ilmu, maka sudah tentu tidak akan mendapatkan apa-apa hasil daripada ilmu tersebut. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnas, dan hendaklah seorang murid tersebut menyucikan dirinya daripada kekotoran, menyucikan hatinya daripada kotoran nafsu dan juga perkara yang menjadi sebab kepada kotornya hati. Liyasluha liqabulil Quran, untuk memudahkan dia menerima Al-Quran, khusus kepada penuntut ilmu Quran, menghafal Al-Quran, hifzihi, menghafal Al-Quran, wastismarihi, dan juga mengambil faedah daripada Al-Quran. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Dan sahih daripada Nabi SAW, baginda Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Jadi dalam hati, dalam jasad ini ada satu getulan daging. Kalau baik dia, maka baiklah seluruh tubuh. Maka dia diiktibar seperti raja kepada satu kerajaan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rosak dia, maka rosaklah kerajaan tersebut. Ala wahiyal qalbu, tidak lain dan tidak bukan, ianya adalah al-qalb, iaitu jantung hati kita. Wa qad ahsana al-qailu biqawlihi yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liz-zira'ah. Yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liz-zira'ah. Maksudnya hati yang perbaikkan hati tadi untuk ilmu, seperti mana diperbaikkan bumi untuk ditanam tanaman. Seorang tanam tanaman, maka dia akan gembur dulu tanah tersebut, diletakkan dengan baja, diletakkan dengan siraman air yang cukup untuk tanaman. Begitu juga dengan ilmu, maka perlu untuk diperbaiki hati tersebut. Dan hati tadi kalau baik, maka akan memudahkan penerimaan dan menumbuhkan ilmu yang bermanfaat. Wa yanbaghi an yatawadda'a li muallimih, dan hendaklah murid tersebut tawaduk kepada muallimnya. Wa yata'addaba ma'ahu, dan beradab dengan gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun guru tersebut lebih muda daripadanya. Wa aqalla syuhratan, lebih sedikit masyhurnya dibandingkan dengan guru yang lain. Wa nasaban, dan mungkin lebih kurang dia punya nasab keturunannya dibandingkan dengan nasab muridnya. Muridnya Ahlul Bait contoh, keluarga Rasulullah, gurunya orang biasa, tapi disebabkan kerana dia guru, maka perlu dimuliakan. Wa salahan, dan mungkin gurunya lebih kurang kesalehannya dibandingkan dengan murid, boleh jadi. Wa ghaira zalika, dan juga seumpamanya yang lain. Tamam. Wa yatawadha'u lil ilmi fa bi tawadhu'ihi yudrikuhu, dan hendaklah tawadhu' seorang murid tadi lil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Jadi murid perlu merendahkan diri mereka. Rendah diri dengan makna sini dalam bahasa Melayu kita maksud rendah hati, maksudnya rendah hatinya dengan ilmu. Fa bi tawadhu'ihi yudrikuhu, maka dengan tawadhu'nya murid tersebut dia akan mendapatkan ilmu, yakni yudrikul ilm. Tamam. Wa qad qalu nazman, disebutkan oleh para ulama dalam bentuk nazam, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu harbun lil fata al-muta'ali, dia akan berperang, tidak akan bersama dengan seorang pemuda yang tinggi dirinya. Kasayli harbun lil makanil 'ali, seperti air bah, tidak akan tetap berada pada kedudukan yang tinggi. Atau air bah akan lebih banyak di mana? Di bahagian bawah, turun, dan tidak akan berkumpul di atas. Air yang banyak, lebih banyak di bawah dibandingkan daripada di atas. Begitulah perumpamaan kepada murid ataupun tawaduk dengan ilmu, maka ilmu akan berkumpul kepadanya. Berbeza dengan murid yang takabur, merasa dirinya tinggi daripada gurunya, merasa dirinya lebih daripada gurunya, maka akan dicabut keberkatan bagi murid tersebut. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara. Ta'allamul ilma, Nabi sebut, belajarlah ilmu. Wa ta'allamu as-sakinata wal waqar lil ilm. Tengok. Maka untuk mendapatkan ilmu, kata Nabi, ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Ketenangan dan juga waqar apa dia? Kemuliaan. Jadi kena belajar ketenangan,
dan juga waqar tadi dengan lil ilm, li ajli al ilm. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, dan hendaklah tawaduk kalian kepada orang yang kamu belajar dengan mereka. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Awsat. Wa ajmalu ma nuqila an sayyidina Ali karramallahu wajhah fi at-tawadhu'i nazman haitsu qala, dan yang terbaik yang dinukilkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan tawadhu', kata beliau, haqiqun bit-tawadhu'i man yamutu wa yakfi al-mar'a min dunyahu qutu fama lil mar'i yusbihu dha humumin wa hirsin laysa tudrikuhu an-nu'utu faya hadha satarhalu an qaribin ila qaumin kalamuhum as-sukutu. Haqiqun bit-tawadhu'i man yamutu wa yakfi al-mar'a min dunyahu qutu fama lil mar'i yusbihu dha humumin wa hirsin laysa tudrikuhu an-nu'utu faya hadha satarhalu an qaribin ila qaumin kalamuhum as-sukutu. Ini cerita berkenaan dengan berkait dengan at-tawadhu', berkenaan dengan at-tawadhu'. Kemudian disebut lagi oleh Sayyidina Ali, tawadhu' takun kan najmi laha li nadhirin ala tabaqatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad-dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Tawadhu'lah kamu, takun kan najmi laha li nadhirin, maka kamu akan menjadi seperti bintang permata. Nah, bintang bintang apa namanya? Bintang di atas ni bintang purnama, apa bintang apa? Bintang di langit lah. Kan najmi laha li nadhirin, yang mana dilihat oleh seorang yang melihatnya ala tabaqatil ma', ketika dia lihat dalam air. Bintang duduk di atas, orang nampak dia macam duduk di bawah ketika dipancarkan oleh cahaya bulan dan berlaku refleksi pada air. Nampak bintang tadi seolah dalam air, di bawah. Wa huwa rafi', orang nampak macam dia di bawah dalam air, hakikatnya dia berada di atas. Itu maksud an-najmu laha li nadhirin ala tabaqatil ma'. Nampak dia macam duduk di dalam air. Sebab kita tengok dia di kolam pada waktu malam bulan yang terang, nampak refleksi daripada air kolam tersebut, bintang berada dalam kolam tersebut. Hakikatnya fa huwa rafi', bintang tadi di tempat yang tinggi. Wala taku kad-dukhani ya'lu bi nafsihi, jangan kamu jadi seperti asap yang terbang ke atas. Ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi, naik ke atas. Wa huwa wadi'u, tapi dia tidak ada apa-apa kedudukan. Asap naik ke atas tapi tak ada faedah apa. Okay? Bintang nampak macam di bawah dalam air, tapi sebenarnya dia tinggi di langit, di angkasa, yang tidak mampu dicapai oleh manusia biasa. Tamam. Wa yanbaghi an yanqada li muallimi, hendaklah murid mesti tunduk dengan perintah gurunya, menerima nasihat gurunya, yanqad li muallimi, wa yushawirahu fi umurih, dan bermusyawarah dengan gurunya dalam segala urusannya. Wa yaqbala qawlahu kal maridil aqili yaqbalu qawla at-tabibin nasihil hadhiqi wa hadha aula, dan hendaklah menerima kalam gurunya seperti seorang yang sakit yang berakal menerima kalam seorang doktor yang memberi nasihat yang bijak. Begitulah yang lebih utamanya. Maksudnya murid mesti dengan gurunya seperti seorang yang sakit datang meminta panduan, maka doktor yang pakar memberikan pandangan dan diterimanya pandangan tersebut. Dalam pandangan yang lebih lagi disebut, hendaklah murid menjadi seperti mayat yang dimandikan oleh pemandi mayat. Bagaimana digerakkan oleh pemandi mayat tadi, begitulah akan mengikuti jalan pergerakannya. Maka murid sepatutnya sedemikian dengan gurunya. Cuma guru ada beberapa bahagian. Ada guru disebut guru barakah, ada sebut guru sebagai guru murabbi, guru yang membimbing rohani murid tersebut. Kalau guru barakah, maka guru tadi
dihadiri murid tersebut hadir mengambil manfaat daripada ilmunya, daripada panduannya, tetapi tidaklah seperti guru murabbi yang membimbing murid tersebut, karena sohbah ataupun perjalanan kehidupan murid tadi di depan gurunya yang murabbi adalah seperti mayat yang dimandikan oleh pemandi mayat. Faslun, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuh wa zaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuh. Dan hendaklah seorang murid tadi tidak belajar melainkan kepada seseorang yang telah sempurna keahlian ilmunya, yang zahir agamanya. Ini guru yang, maksud sekarang ni guru yang beramal dengan agamanya, bukan guru yang berpura-pura sahaja. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, yang tahqiq pengetahuan guru tersebut dengan apa yang dipelajari dan diajarinya. Wa ishtaharat siyanatuh, dan terkenal dengan kemampuan dan kepakarannya. Waqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min as-salaf. Al-Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhuma, dan selain daripada mereka dari kalangan para ulama salaf yang terdahulu, kata mereka, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dengan siapa kamu mengambil agamamu. Kerana bukan sebarang untuk diambil ilmu, kerana at-tiba' sarraqah, tabiat itu mencuri. Kalau guru yang dipelajari oleh seorang murid, yang diikuti oleh murid tersebut seorang yang sombong, maka akan turun kepada muridnya sifat sombong tersebut. Kalau gurunya seorang yang kasar, maka akan turun sifat kasarnya tadi kepada muridnya. Kalau guru tadi seorang yang nasih, memberi nasihat yang baik, memberi pembimbing dan juga penunjuk ajar yang terbaik, maka ini akan memberikan kesan yang baik kepada muridnya. Tamam. Wa alaihi an yanzura ila muallimihi bi'ainil ihtiram. Dan hendaklah murid memandang gurunya dengan pandangan ihtiram, penghormatan. Bukan ihtiqar. Jadi kalau lebih lagi yang bersohbah dengan gurunya. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai orang yang dekat dengan gurunya, semakin dekat semakin jauh dia daripada adab. Ada murid yang semakin jauh dia daripada gurunya, semakin kamal adabnya dengan gurunya. Kita sebelum kenal guru kita duduk di tempat yang luar, tak pernah kenal guru kita, maka kita akan memandang guru tadi dengan pandangan ihtiram. Bila dah duduk dengan guru tadi, dia tahu orang guru ni manusia macam dia, makan minum macam dia. Maka ketika tersebut menentukan murid tadi benar ikhlas ataupun tidak, maka dia akan kekal ihtiram dan juga kamal memandang dengan ainul ihtiram, dan juga kamal ahliyah kepada gurunya, kesempurnaan kemampuan gurunya dalam mendidik dipandang tidak berkurang sedikit pun. Maka ketika tersebut ini murid akan menjadi seorang yang berguna pada umat satu masa kelak. Sebab itu disebut kam min qaribin ba'id. Berapa ramai orang yang dekat menjadi jauh. Wa kam min ba'idin qarib. Dan berapa ramai orang yang jauh menjadi dekat. Orang kalau jauh dengan seseorang, maka dia memandang orang tadi dengan pandangan yang agung, yang sempurna, yang baik. Bila duduk dekat, ba'id dia jadi jauh dia daripada orang tersebut, kerana dia menganggap ini orang biasa, dan akhirnya sama taraf dengan dia, dan kemudian dia boleh mempermain-mainkan hatta gurunya sendiri sekalipun. Tamam. Jadi ini sifat yang kurang diberi perhatian oleh sebahagian para murid pada zaman sekarang. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada akhlak tersebut. Sentiasa memandang para guru kita dengan pandangan ihtiram, dan tidak mengurangkan sedikit pun daripada apa yang berlaku kepada kepercayaan dan juga kamal as-siqah, kamal ataupun kesempurnaan kepercayaan kita kepada guru tidak akan berkurang walau sedikit sekali. Wa ya'taqida kamal ahliyatih, dan beriktikad dengan kesempurnaan keahlian gurunya dalam ilmu. Wa rujhanihi ala tabaqatih. Dan juga rujhan ini dia nun tadi, nun bukan nun ni apa ni, alif nun tasniyah. Rujhanahu wa rujhanahu ala tabaqatih.
wa rujhanihi wa rujhanahu ala tabaqatih. Iaitu gurunya melebihi aqran, melebihi teman-teman dia yang lain. Anggap macam tu. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Dan ini lebih hampir untuk dia mendapatkan manfaat daripada guru tersebut. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dan sebahagian mutaqaddimin, kalau kata mereka pergi untuk mempelajari ilmu daripada guru mereka, maka mereka akan bersedekah dengan sesuatu. Waqal, dan mereka berdoa, Allahumma astur aiba muallimi wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupkan aib guruku daripadaku. Ini yang perlu diminta doa selalu oleh para murid. Allahumma astur aiba muallimi. Kadang dia musafir dengan guru dia dan seumpamanya, maka dia akan melihat aib gurunya. Orang kalau kita nak kenal betul, musafir dengan dia. Kita akan kenal orang tadi, sama ada dia ni seorang teman yang baik ataupun bukan teman yang baik. Maka didoa agar ditutup aib guru kita daripada kita. Karena aib guru kalau dilihat oleh seorang murid, maka murid tadi akan hilang kepercayaan. Bila hilang kepercayaan dan hilang thiqah dia kepada gurunya, maka ketika tersebut ilmunya akan kehilangan. Dia tidak akan diberkati lagi pada ketika tersebut karena buruknya sangka kepada gurunya. Jadi baca Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutupi aib guruku, wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan jangan dijauhkan berkat ilmunya daripadaku. Dan ini sebenarnya adalah doa Imam Nawawi sendiri yang beramal dengan perkara tersebut, yang beliau tidak tinggalkan. Setiap kali hadir ke majlis para gurunya, beliau akan bersedekah di sepanjang jalan tersebut sebelum hadir ke majlis para guru. Yang ini kurang dilakukan oleh para murid sekarang. Dan kalau murid sekarang kalau duduk di pondok, duduk di zawiyah, duduk di asrama, nanti nak sedekah kat siapa? Nak sedekah kat siapa ni? Kat rumah Pak Ndak. Lalu Pak Ndak tiap-tiap hari bubuh duit. Ni kawan-kawan ramai ni, kawan-kawan. Semua fuqara wal masakin. Kecuali Syarimi. Fuqara wal masakin semua. Apa salah kalau kata dia bagi setiap hari sedia RM1, bagi kat kawan ni RM1. Ni yang panggil apa? Allahumma astur aiba muallimi wala tuzhib barakata ilmihi minni. Doa dalam hati, doa kuat-kuat. Bagi hadiah kat kawan kita. Bagi sedekah apa-apa. Saya sedekah bukan mesti dengan duit sahaja, atau dengan senyuman sekalipun. Jumpa kawan dia senyum, Allahumma astur aiba muallimi wala tuzhib barakata ilmihi minni. Gelak yang dimaksudkan sedekah sini adalah sedekah dengan benda yang boleh dilihat lah. Iaitu material lah. Bagi duit ke, bagi coklat ke, bagi gula-gula ke kepada teman-teman dia, dan didoakan kebaikan agar ditutupi aib gurunya dan tidak dijauhkan berkat gurunya kepada dirinya. Seorang kalau tak kahwin lagi dengan seorang ni, dia punya cinta dengan hak kawan tadi ni, nampak semua sempurna. Tak itu. Tengok pada jauh, Masya Allah, ustaz tu, inilah imamku. Tapi lepas kahwin, dia tahu dia orang. Dia manusia. Kadang kentut busuk. Jadi apa ni, banyak kekurangan rupanya. Jadi mana yang akan menyempurnakan hubungan tersebut? Kepercayaan, dan kemudian apa dia? Memandang apa ni, kelebihan kepada orang yang dia kasih tersebut. Itu. Tapi kalau dia pandang tak, orang lain lebih daripada dia, yang dengan dia sekarang ni kurang daripada dia. Kawan tu tiap-tiap malam I love you dekat bini dia. Suami kita pula, Allah, nak sebut I love you cukup berat di mulut, tapi love dia kat mana? Kat tempat lain. Dia bagi lain. Dia bagi apa? Dia bagi duit, dia bawa pergi berjalan, dia duduk selalu dengan isteri dia. Rupanya kecintaan tadi dalam bentuk tu, tanpa sebut I love you. Guru, bukan semua guru yang nak pergi belai anak murid dia. Bukan semua guru mesti salam dengan anak murid, dia pula cium tangan anak murid dia. Ini guru yang Masya Allah, tabarakallah. Ini guru yang tawaduk, sebab dia sendiri cium tangan anak murid dia.
Bukan semua guru macam tu. Tapi apa dia yang dia bagi kat anak murid dia? Dia bagi perhatian penuh kepada muridnya. Anak murid cium tangan dia. Tapi dia sombong dengan anak murid dia? Tak sombong dengan anak murid dia. Kemudian dia bagi layanan yang baik kepada anak murid dia. Dia keperluan para muridnya dipenuhkan. Ilmu yang sepatutnya didapatkan, diusahakan untuk didapatkan ilmu kepada para muridnya. Itu bentuk kasih sayang dia kepada murid. Tanpa dia mengucapkan, Ilhamuddin, ana uhibbuka fillah. Setiap hari jumpa ya Izzat, uhibbuka fillah. Sebut itu setiap hari baru, ini baru tok guru yang mengasihi kami kerana Allah Ta'ala. Itu kalau tok guru tu duduk mengajar, tak kasih dia. Yang waktu dia dengan isteri, dengan anak-anak dia, lebih banyak waktu dengan anak murid daripada isteri dengan anak-anak. Tapi orang panggil apa? Alhamdulillah lah. Semua duduk dalam tempat yang sama. Ada orang 6 bulan offshore, duduk tengah laut, tapi gaji 40,000. Bini rumah besar, kereta sampai 3-4 biji, Porsche sebiji, Lamborghini sebiji, apa semua kan, Velfire 3 ya. Jual rumah jiran, kira sekali rumah jiran ni sekali lah ya. Ni kira orang kaya betul, 40,000, tapi suami tak ada di sisi, duduk kat luar, tapi duit banyak. Bulan-bulan dapat kat dia saja sampai 5-6 ribu. Contoh kan, bini saja dapat 5-6 ribu untuk duit poket saja. Bahagia? Allahu'alam. Sama. Ada orang motong getah, tiap hari nampak muka bini dia, dan bini dia pun tiap hari nampak muka lelaki dia. Dua-dua bau getah. Kawan ni bau getah, ni bau getah. Bahagia sampai ke anak cucu. Relax duduk kat kampung. Naik motor dia orang petang-petang, pong, naik motor. Hari Jumaat tak main kelas, pong, naik lagi kan. Macam naik motor ya. Bahagia. Jadi kebahagiaan ni masing-masing, bukan mesti dengan duit. Bukan mesti dengan ucap I love you. Tapi kadang ada orang yang dia bentukkan dalam bentuk perbuatan yang dia tunjukkan untuk menunjukkan kecintaan dia tadi. Itu mencintai baginda Rasul. Ada yang mengucapkan dengan salawat. Bukan setiap hari ana uhibbu Rasulillah. Ana uhibbu, baca apa betul? Ana uhibbu Rasulullah. Ana uhibbu Rasulullah. Ana uhibbu. Tak. Allah Ta'ala suruh apa? Suruh salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada dalil hub. Bukan Ustaz saya cinta, saya cinta, saya cinta. Tak. Yang penting adalah apa yang kamu buat untuk menunjukkan kecintaan tadi. Betul? Cinta dengan Nabi apa dia? Ikut sunnah Nabi SAW. Cinta dengan Nabi, kasih kepada umat Nabi Muhammad. Tengok umat Nabi dengan kasih saja pun dah cinta dengan Nabi SAW. Itu maksud cinta. Jadi bukan cinta mesti dia pergi kat maqam Nabi, I love you ya Rasulullah. Lepas tu ucap ramai, I love you. Kalau tak mereka, itu kita tenang ke belakang kan. Tu I love you tu lah, I love Jesus ya pun. Saya cinta Jesus. Pakai tulis kat kereta. Duduk dalam kereta, bawa bini orang, bawa anak dara orang, belakang I love Rasulullah. Rasulullah kot mana? Syariat Nabi tak ikut. Faham? Itu maksudnya. Jadi kecintaan ni ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan cara yang pelbagai. Wa qala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Rabi' sahibu Syafi'i. Sahib Syafi'i maksud daripada murid Imam Syafi'i. Kenapa tidak digunakan tilmiz al-Imam Syafi'i, digunakan sahib? Yang maksudnya nak beritahu kata ini murid yang bersohbah dengan gurunya dengan maksud sohbah yang sebenar, sehingga mewarisi ilmu lahman wa daman wa lahma. Darah daging gurunya tadi menyerap ke dalam tubuhnya. Karena apa? Karena keilmuan yang Allah SWT yang diwarisi daripada gurunya. Kata Imam Rabi', majtara'tu an ashraba al-ma'a wasyafi'iyyu, yani wasyafi'iyya wal hal wa ul hal wasyafi'iyya yanzuru ilayya haibatan lah. Tamam. Tapi boleh baca dengan wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lah. Tolong angkat tak? Siapa dia tak tahu ni.
Masytaratu an ashrabal ma'ah, aku tidak boleh untuk nak minum air sedang al-Imam Syafi'i melihat kepadaku haibatan lah. Haibatan lah. Kerana Imam Syafi'i melihat kepada beliau. Kalau Imam Syafi'i tu tengok dia minum, tak lepas minum dia kata. Tak lepas nak tegak. Kerana haibahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ni dalil kata apa? Kata ta'zim dia dengan gurunya sampai tahap macam tu. Warwina an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala wa karamallahu wajhahu alaihi salam min haqqil muallimi 'alayka an taslama 'ala an-nasi 'ammah wa taqussahu dunahum bi tahiyyatin. La an tusallima 'ala an-nasi 'ammah, tusallim bukan taslam. An tusallima 'ala an-nasi 'ammatan wa taqussahu dunahum bi tahiyyatin. Antara hak guru dengan murid, antara hak guru kamu, alaika ala al-talib an tusallima 'ala an-nasi 'amatan, kamu bagi salam secara umum kepada manusia yang lain, wa taqussahu dunahum bi tahiyyatin. Faham? Dan dikhususkan kepada gurunya, bukan kepada awam, dengan tahiyat yang khusus. Jadi kalau kita jumpa contoh dengan kalau dalam majlis para guru, dengan ada guru kita dalam majlis tersebut, bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umum tu, dan kemudian dia khususkan salam tadi kepada gurunya secara khusus. Sama ada pi pula kat tok guru tadi, assalamualaikum ya sayyidi, bagi salam pula kat tok guru tadi secara khusus kepada guru tersebut saja. Yang seterusnya, wa anta jlisa amamahu, wa anta jlisa amam, maksudnya duduk di depan guru kita. Hendaklah kamu duduk depan gurumu macam ni. Wala tushiran indahu biyadika wala taghmizanna bi'ainaik. Jangan kamu isyaratkan di sisinya dengan tanganmu. Ustaz tolong ambil Ustaz. Ustaz tolong ambil Ustaz. Tok guru dia tu. Tu ada, tolong ambil Ustaz. Tarik macam tu ya. Wala taghmizanna bi'ainaik, dan jangan kamu buat isyarat dengan mata. Tok guru duduk dah itu, ambil. Buat isyarat macam tu dengan mata dengan guru dia. Tolong ambil tak? Hak tu memang kemah murid itu, insya-Allah. Akan jadi kura lepas ni. Alhamdulillah tak ada lah belajar zawiyah macam tu, insya-Allah moga kekal sampailah ke kau mana tahu seorang jadi mufti ke. Jadi Syekhul Islam ke seorang, mana tahu. Maka kalau teringat kat tok guru dia, tak, siapa dia? Nazrul. Oh, dia Pedu tu. Itu senior saya dulu di Azhar dulu. Dia pergi Azhar juga lepas tu. Kata, guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Dia pergi mengaji dengan Syekh Ahmad, kelas Syekh Ahmad lepas tu. Lepas tu Syekh Ali hidup lagi, Maulana Syekh Ali Jumaah Syekhuna. Saya sepengajian dengan Nazrul. Akhi fillah. Mawjud fi Pedu. Bukan kamu mengaji dulu di Zawiyah dulu ni 4 tahun tak balik. Dah tu ambil manfaat sikit-sikit gitulah. InsyaAllah jadi kurang. InsyaAllah. Dan moga-moga tidak akan ada yang macam tu lah, insyaAllah. Dengan siapa sekalipun, dengan mana guru sekalipun, dengan mana-mana guru sekalipun. Dan guru sebenarnya tidak ada kesan apa-apa pun dengan sifat muridnya tersebut. Tidak ada kesan apa. Yang terkesan nanti adalah muridnya itu sendiri. Dan guru tidak ada kepentingan apa dengan para muridnya, dengan duniawi. Melainkan memberikan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala taqulanna qala fulan khilafa ma taqul. Dan jangan kamu sebutkan kepada gurumu bahawa apa yang disebutkan oleh fulan beza dengan apa yang disebut oleh kamu. Tok guru mengajak, lepas tu dia pula sebut, ustaz sebut je ni, ni tok guru tu sebut lain dalam majlis. Ini mukhalafah dengan adab. Tamam? Jangan sebut macam tu. Dan kemudian jangan terlalu ni antara ghirah guru juga, jangan terlalu menyebut guru yang lain di depan guru kita. Yang tu.
Kalau sembang dengan guru kita, sembang pasal guru kita saja. Sembang dengan dia pasal hidup dia, pasal semua. Tak perlu nak cerita. Guru saya di kaza tempat ni, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, nak cerita. Lepas tu duk banding, macam duk banding pula dengan ni. Tak perlu cerita tentang benda lain. Kecuali dia tanya. Tanya macam mana guru kamu di sana, sihat, kaza. Oh, dia sihat, alhamdulillah. Cakap hadis tanya cukup. Nah. Oh, dia punya manhajnya Masya Allah lebih baik daripada di sini. Kan? Dia punya mengajak dia Masya Allah, Tabarakallah. Nah. Kalau dia salam kami, dia cium tangan kami sekali. Ya? Ustaz tak buat macam tu dulu. Banyak suruh cium tangan juga. Jadi orang panggil tak perlu diceritakan. Atau sebahagian guru ada perasaan cemburu tadi kuat, maka tak perlu diceritakan. Kalau nak sembang dengan guru kita, sembang yang berkait dengan guru kita. Keluarga dia macam mana, sihat. Kalau lama tak jumpa dengan guru tersebut, sihat ke tak sihat, dan seumpamanya. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan kamu mengumpat seorang pun di sisinya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisih, dan jangan kamu musyawarah dengan orang yang duduk dalam majlis, dengan gurumu bersama dengan temanmu. Guru duduk sembang dekat depan ni, kita duduk sembang kat tepi ni. Ada muqil adab. Duduk dengar senyap, jangan duduk sembang waktu tu. Tok guru kita duduk sembang. Kalau buat kerja. Nak khidmat. Lalu kita duduk sini, kita pula duduk menyembang pula. Dengar apa yang guru kita cakap tadi. Kalau dia bercakap urusan tadi urusan am, dengar. Mungkin ada faedah untuk kehidupan kita pada masa akan datang. Kalau tetamu datang dan seumpamanya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisi. Biar lagi dalam majlis ilmunya. Tengah duduk mengajak, duduk bersembang pula dengan kawan sebelah. Tanya. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama wala tulhi alaihi idza kasala. Jadi kata di sini wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Apa dia maksudnya? Wala tulhi alaihi idza kasala wala tu'ridu ay tushbi'u min tuli suhbatihi. وينبغي أن يتأدب بهذه القصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر وإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. Baik, yang ni nanti kita akan tengok balik. Dia punya perbahasan maksudnya dengan lebih jelas. Di situ ada dia tidak salah apa? Mari tengok. Jangan apa? Jangan memegang bajunya, itu je. Ketika jangan memegang bajunya jika dia hendak berdiri. Apa maksud jangan memegang bajunya? Ketika dia hendak berdiri. Baju tok guru. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Ni kena tengok balik. Wala tulhi alaihi idza kasala. Jangan bosan-bosan kan? Kalau dia rasa malah. Wala tu'ridu min tuli suhbatihi. Ai tushbi'. Tushbi' maksudnya rasa puas ketika berteman dengan gurunya. Jangan rasa puas. Kena rasa tak puas. Walau puluhan tahun sekalipun. Rasa tak puas lagi berteman dengan gurunya. وينبغي أن يتأدب بهذه القصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه, yang diisyadkan oleh Sayyidina Ali كرم الله وجهه, وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. Apa makna وأن يرد غيبة شيخه di situ? Sebut apa? غيبة, minta maaf. وأن يرد غيبة شيخه. غيبة شيخه, bukan ghaibah. غيبة شيخه إن قدر, iaitu hendaklah dia menolak kalau ada umpatan kepada gurunya, kalau dia mampu. Wa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis, maka hendaklah dia berpindah ataupun berpisah daripada majlis tersebut. Kalau ada majlis kutuk tok guru dia, ada majlis hina tok guru dia, maka kalau dia boleh menghalang perkara tersebut, maka sebaiknya dihalang. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpisah ataupun pergi daripada majlis tersebut. Intaha. Faslun,
InsyaAllah ini kita akan sambung pada minggu hadapan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.